Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung lagi mudzakarah kitab Matan Safinatin Najah, dan telah kita sampai pada fasal yang baru yang membincangkan tentang syarat-syarat sahnya salat. Disebut dalam kitab kita ni ada 8. Kita akan baca satu persatu insya-Allah. Faslun syurutus salati thamaniyah. Fasal syarat salat. Syarat salat dengan makna ada mudhaf yang mahdhuf. Syarat sah salat adalah 8. Dan kita akan tambah lagi, selain daripada 8 ini ada juga syarat-syarat sah salat yang tidak disebut oleh pengarang kitab kita. Sebelum kita masuk kepada syarat sah salat, kita bincang dulu syarat wajib salat. Syarat wajib salat dengan makna kalau tidak cukup syarat ini, maka tidak wajib seseorang itu sah salat. Tidak wajib, tapi kalau mereka kerjakan, ada sebahagiannya boleh kerjakan, boleh jadi sah kalau cukup syarat sah salat. Okey. Yang pertama ada 6, syarat wajib salat ada 6. Yang pertama Islam. Dengan makna orang kafir tidak wajib salat. Kalau salat tidak sah. Itu. Cumanya mereka kekal diazab di akhirat kelak. Sebab meninggalkan furu' syariah. Orang kafir di akhirat kelak akan diazab dengan 2 azab. Pertama, azab meninggalkan usuluddin, meninggalkan agama itu sendiri. Yang kedua, meninggalkan furu' syariah, meninggalkan salat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa dan sebagainya, meninggalkan menutup aurat, minum arak, buat perkara-perkara maksiat juga akan diazab. Tu. Jadi walaupun mereka orang kafir ini tidak wajib solat, kalau solat pun tidak sah, kita sebut kekal mereka akan diazab di akhirat kelak. Orang akan tanya, ustaz, macam mana boleh diazab? Mereka diazab sebab meninggalkan solat, sedangkan kalau mereka solat pun solat mereka tidak sah. Nak diazab sebab meninggalkan solat, mesti solat mereka kalau mereka buat sah. Ini tidak sah solat mereka. Mana kalau mereka buat solat sekalipun tidak sah. Untuk lari daripada azab mereka sembahyang. Tapi sembahyang pun tidak sah, apa gunanya? Kita sebut mereka ada cara nak sahkan sembahyang tu. Mereka ada jalan untuk sahkan sembahyang itu. Dengan cara lagu mana? Masuk Islam, selesai. Masuk Islam, solat, selesai. Sembahyang kamu sah dan kamu tidak diazab sebab meninggalkan sah salat. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti baligh, bulugh. Kalau orang tu belum baligh, tidak wajib solat. Saya cerita baru ni dekat kelas di Mak Tafiz Turas, pelajar-pelajar ada yang belum baligh. Terkejut budak-budak ni, ustaz, saya tak wajib solat. Tak wajib solat. Sebab apa? Belum baligh. Budak baru umur masuk form 1, umur berapa tahun? 13 tahun. Ada yang belum keluar air mani dah, nak balik dengan umur mesti 15 tahun. Jadi 13 tahun tak wajib solat. Cuma mak ayah wajib pukul lah. Wajib pukul kalau anak tak sembahyang. Mungkin di sekolah ustaz lah wajib pukulnya. Tak, ustaz yang jaga. Cuma jangan pukul sampai luka-luka, sampai patah riuk. Jadi yang kedua mesti baligh. Kalau tak baligh tidak wajib solat. Tapi kalau dia solat, sah tak? Pelajar-pelajar saya umur 13 tahun solat, ahlan wa sahlan, sah. Dapatlah pahala ke ayah dia, ke mak dia. Tu. Jadi tak semestinya tidak wajib, tidak sah. Ada kala tak wajib, tapi sah. Contohnya budak yang belum baligh, tak wajib, tapi kalau sembahyang sah. Kalau orang tu kafir, tak wajib, dalam masa yang sama kalau tak sembahyang, tidak sah. Jadi kalau tak wajib, boleh jadi sembahyangnya sah, boleh jadi juga sembahyangnya tidak sah. Seterusnya orang yang berakal, syarat yang seterusnya berakal. Kalau orang tu gila, tidak wajib salat. Kalau salat pun tidak sah. Wan naqa'u minal haid wan nifas, yang keempat mesti suci daripada haid dan nifas. Dengan makna kalau tengah haid tengah nifas, salat hukumnya haram dan juga tidak sah. Yang kelima, wa bulugh dakwah, mesti sampai dakwah. Kalau ada orang di hutan Amazon tidak sampai dakwah tentang Islam, tidak sampai dakwah tentang kewajipan sembahyang, mereka tinggalkan sembahyang, mereka tinggalkan Islam, insya-Allah minan najihin, termasuk di bawah orang yang berjaya di akhirat kelak. Sebab tidak ada hujjah. Tidak ada hujjah untuk kita katakan mereka diazab. Sebab tak sampai dakwah tu. Islam tu tahu binatang benda. Tak, bukan Islam tu binatang. Tak.
Itu bahasa yang kurang sesuai. Tak tahu Islam tu apa, tak tahu. Tak. Jadi macam mana nak dianggap sebagai mereka tu ingkar kepada Islam. Islam pun tak tahu apa. Apakah itu Islam? Apakah itu agama? Apakah itu solat? Tak tahu. Jadi mesti sampai dakwah dulu. Dah sampai dakwah, tolak. Ketika itu boleh dianggap sebagai orang tu layak diazab di akhirat kelak. Wa bulughud dakwah. Jadi tidak sampai dakwah tak wajib solat. Wa salamatul hawas, selamat pasca indera. Pasca indera kat sini maksud dia mata dan juga telinga, boleh tengok, boleh melihat. Dengan makna kalau seseorang itu lahir, mata tak boleh tengok, telinga tak boleh mendengar. Macam mana dia nak belajar solat? Nak tengok cara orang solat tak boleh, mata tertutup. Nak dengar orang cerita solat ni lagu ni tak boleh juga. Sebab apa? Telinganya pekak. Jadi kalau lahir dalam keadaan pekak telinga, mata tak boleh melihat, tidak wajib salat. Okey, selesai. Itu 6 syarat untuk wajibnya salat. Okey, kita masuk syarat untuk sah salat. Yang dalam kitab kita bincang. Syarat untuk sah salat ada berapa? 8. Yang pertama taharatul hadatsain, suci daripada 2 hadas, hadas kecil, hadas besar. Sama ada dengan air, tak ada air guna debu. Tayamum. Jadi kalau seseorang tu ada hadas kecil, ada hadas besar, tak, ataupun ada salah satu, sedangkan boleh mandi wajib, boleh berwuduk, boleh tayamum, tak. Tapi mereka tidak berwuduk, tidak tayamum, tidak mandi wajib, ketika itu solat mereka tidak sah. Kalau sengaja, tahu dah dalam keadaan tidak berwuduk, sengaja solat, Allahu Akbar, kita sebut hukumnya berdosa. Kalau terlupa, dia sangka dia ada wuduk, dia sembahyang 4 rakaat zuhur, habis sembahyang tu barulah tersedar, ya Allah, aku sembahyang tak berwuduk. Ketika itu kita sebut tak berdosa. Yang kedua kita sebut dia diberi pahala. Dia beri pahala pada sudut apa? Pada sudut qasad dia nak buat baik, nak sembah Tuhan, dapat pahala tu. Lepas tu diberi pahala pada bacaan-bacaan dia. Bacaan zikir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dapat pahala tu. Sama ada dia berjunub ataupun dalam keadaan tidak ada wuduk sahaja, dapat pahala berzikir. Dan juga diberi pahala membaca Al-Quran. Dapat pahala dia baca Al-Fatihah, surah. Kalau dia dalam keadaan berhadas kecil. Kalau dia dalam keadaan berhadas besar, maka tidak diberi pahala membaca surah, membaca ayat Al-Quran, Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab orang berjunub tak boleh baca, haram. Jadi kalau dia berhadas kecil, dia baca, dapat pahala. Kalau berjunub tidak dapat pahala. Tapi baca zikir, ikutlah, berjunub ke hadas kecil ke, dapat pahala. Qasad niat dia nak buat baik tu juga dapat pahala, sama ada dia berjunub ataupun berhadas kecil. Okey, kalau orang tu tidak ada air untuk berwuduk, tidak ada tayamum, tidak ada debu untuk bertayamum, maka cara dia nak solat ialah fayusalli wujuban, wajib dia solat untuk menghormati waktu. Solat menghormati waktu kita panggil. Dan wajib dia ulang balik. Tak kena ulang. Sebab kena ulang dah syarat suruh lagu tu. Tak. Dalam agama dia ada benda yang Tuhan suruh kita kena angkat tangan. Tak nak tanya-tanya banyak. Tak. Dan kebanyakan lagu tu lah perkara ibadah ni, ta'abbudiyah. Sebab apa zuhur 4, sebab apa maghrib 3, tengah semangat ni. Waktu maghrib tu tengah semangat nak sembahyang 5 rakaat maghrib, tak boleh, haram, finnar, api neraka. Faham tak? Begitu juga kat sini. Mungkinlah masalah ijtihadiyah, tapi kita sebut lepas ulama Syafi'iyah istinbat mengatakan kalau sembahyang tanpa wuduk, tanpa Allahumma salli Muhammad, tanpa mandi wajib, makna tidak bersuci lah. Tak. Wajib sembahyang dalam waktu tanpa wuduk dan juga tanpa mandi, dan kena ulang balik sembahyang itu. Kena ulang, kena ulang. Begitu undang-undangnya, begitu. Tak. Undang-undang Allah Ta'ala begitu. Manusia ada undang-undang dia, Allah Ta'ala ada undang-undang. Kita wajib tak. Yang kedua, syarat yang kedua untuk sah salat ialah wat-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci daripada najis yang tidak dimaaf oleh syarak, pada pakaian, pada badan dan juga pada tempat. Jadi yang pertama mesti suci daripada najis. Najis yang macam mana? Najis yang tidak dimaaf. Dalam syarak dia ada najis yang dimaaf. Jadi kalau nak sembahyang, walaupun ada najis pada badan, sah.
dengan syarat najis itu najis yang dimaaf oleh syarak. Jadi kena suci daripada najis yang tidak dimaaf oleh syarak. Pada pakaian ni, baju kita pakai, seluar kita pakai, kain pelakat kita pakai, jubah kita pakai, ni songkok kita pakai, kopiah kita pakai, itu pakaian. Ataupun apa-apa yang kita tak pakai tapi kita pikul, ridak, selendang tu ridak, tu kita letak kat bahu ni, tu kita tak pakai, kita pikul. Nah, begitu juga benda yang kita pikul tu mesti suci daripada menyentuh perkara najis. Contoh selendang kita panjang, hujung selendang kita tu sentuh najis, tak, sembahyang kita tidak sah. Sebab kita memikul satu perkara yang perkara itu menyentuh najis. Itu. Jadi suci pakaian daripada najis, maksud dia pakaian yang kita pakai, lepas tu perkara yang kita pikul seperti ridak, dan juga ridak tu mesti tidak bersentuhan dengan najis. Begitu. Begitu juga suci pada badan. Badan ni lah, badan kita duduk dalam ni, badan kita ni, muka, tangan, kaki, perut, peha, betih apa semua tu panggil badan. Badan mesti suci daripada najis. Termasuk bawah badan yang kena suci daripada najis ialah batinul ain, dalam mata mesti suci, dalam mulut, dalam hidung, tu anggota-anggota yang mesti suci juga daripada najis. Tak? Sebab najis ni hukumnya berat, jadi kena suci walaupun duduk dalam hidung, walaupun duduk dalam mata, dalam mulut, dalam perut. Dalam perut tak payahlah, dalam telinga kena suci daripada najis. Tapi sebab mandi wajib, kita sebut tidaklah wajib kita basuh sampai ke dalam telinga, tak, dalam mata, dalam hidung. Dalam telinga tak disebut kat sini, sebab telinga zahir je. Dalam betul tu kalau kita tak air rosak juga, bagi sakit lah, itu muskil lah. Allah alam, dalam apa ni, dalam telinga. Adakah wajib kita sembuh air sampai keluar, sebab jadi mudarat. Tapi dalam mata mudah, time air kita buat lagu ni hilang najis. Dalam mulut lagi mudah, dalam hidung pun bila kita sedut, kita buang air, sedut kita buang air, hilang najis. Tapi dalam telinga wallahu alam. Itu selesai. Wa taharatu, dan juga mesti suci pada al-makan, tempat. Tempat, masuk tempat kat sini lah tempat yang kita sentuh. Tempat yang kita pijak, tempat yang kita sentuh ketika mana kita sujud, dua lutut kita, dua tangan kita, tempat-tempat yang kita sentuh itu mesti suci daripada najis. Tak? Walaupun keliling kita ada najis, kita solat keliling kita dikelilingi oleh tai lembu contoh, ataupun ketika mana kita sujud, tak, berbetulan dengan dada kita ni ada najis, tapi tak sentuh badan kita, tak sentuh kita punya anggota badan kita, waktu tu tidak ada masalah, sembahyang sah. Sebab yang dimaksudkan dengan tempat ialah tempat kita solat, iaitu tempat yang kita sentuh ketika mana kita solat. Cumanya kalau kita solat dekat najis, sekalipun sah, hukumnya makruh. Bila makruh? Bila orang nisbahkan najis itu kepada kita, mana solat sembahyang sebelah najis tu, makruh. Tapi kalau kita sembahyang dalam rumah, tak, luar tu ada tong sampah, ada najis dalam tong sampah tu, orang tak kata mana solat sembahyang tepi najis. Tak, sebab apa? Najis tu jauh. Tapi kalau najis tu dekat dengan kita, sampai orang sebut nisbahkan najis tu kepada kita, solat di sebelah najis, ketika itu makruh. Sah sebab kita tak sentuh najis tu, hanya solat di sebelah najis. Seterusnya, yang ketiga, yang syarat yang ketiga untuk sah solat ialah menutup aurat. Ta'rif bagi aurat, bahagian bagi aurat kita akan masuk nanti. Mana siri ke seterusnya. Okey. Sekarang kita terang secara umum. Jadi wajib kita menutup aurat untuk sahnya solat. Aurat ditutup mesti dengan penutup yang diiktibar oleh syarak. Ada penutup yang tidak diiktibar oleh syarak. Okey. Penutup yang dianggap sebagai muktabar, diiktibar oleh syarak, sekira-kira kalau kita pakai penutup itu, kita sudah dianggap sebagai orang yang menutup aurat, ialah penutup yang yashmalul aurah ataupun badan. Dia merangkumi badan. Ni macam baju kita pakai ni. Tu. Tak boleh kita solat dalam kemah. Kita telanjang masuk dalam kemah. Kita kata saya menutup aurat. Ni kemah ni cover diri saya. Tak, kemah tu bukan lekat macam ni pada badan kamu. Tidak yashmal, tidak merangkumi diri kamu.
tidak menyeliputi diri kamu. Gitu. Menyeliputi tak. Kita masuk dalam rumah, kita bersemayang, Allahu Akbar. Selanjutnya bogel sekali. Orang kata, semayang tak sah. Nak boleh tak sah. Tak nampak aurat. Rumah telah menutup aurat aku. Orang luar tak nampak aurat aku. Tak boleh gitu. Mesti menyeliputi seperti baju, jubah dan sebagainya. Yang kedua, syarat untuk sahnya aurat itu, sahnya penutup aurat itu, diiktibarnya penutup aurat itu, tak mestilah menghalang daripada nampak warna. Pada majlis takhatub, pada majlis sembang menyembang, bagi mata yang sederhana, mata yang pertengahan, mesti menghalang daripada nampaknya warna kulit. Kita ambil iktibar pada jarak sembang menyembang 1 meter, 1.5 meter. Kita nak bersembang dengan orang, kita tak duduk muka ke muka, ni muka dia, ni muka kita, duduk lagu tu, Assalamualaikum. Satu bukan bersembang tu, bercium tu. Tak. Ataupun jauh sangat, kita duduk Kuala Lipih, kawan tu duduk di Selangor, kita pun menjerit, oi, mana nak dengar kawan tu. Ataupun kita duduk satu tempat, kawan tu duduk 5 km daripada kita, tu kita bersembang, mana boleh. Tak, jauh sangat lagu tu. Tak. Jadi nak bersembang, biasa lagu mana? Dia duduk depan kita duduk depan dia, jarak 1 meter. Tak. 1 meter setengah lagu tu. Okey. Dalam jarak 1 meter tu, kita menggunakan mata kita tanpa tanpa kantar pembesar, tanpa spek mata. Dengan mata kita pula mata yang standard. Standard. Dia ada mata yang tajam, dia ada mata yang lemah. Kita ni mata rabung lah, kita mata yang standard, pertengahan. Kita tengok dia tak nampak warna kulit. Tu menurut aurat lah tu. Macam yang tengok video ni, tengok saya, dia nampak tak warna kulit? Dia nampak, memanglah nampak ni. Saya tak tutup ni. Di sebalik warna kuning, warna oren ni, nampak tak warna kulit badan saya? Tak. Jadi ini dianggap sebagai satu pakaian yang dianggap sebagai menutup aurat, sebab dia menutup warna kulit. Boleh Okay, kalau orang yang tengok tu orang yang pandangan matanya tajam, dia duduk 1 meter daripada kita, tak, tapi mata dia tajam, ni orang biasa tengok tak nampak warna kulit, dia tengok boleh nampak warna kulit saya. Waktu tu kita tidak ambil iktibar dengan dia, kita ambil iktibar dengan mata orang biasa, orang kebanyakan, orang pertengahan. Okay, itu syarat-syarat dia. Okay. Sekalipun pakaian yang kita tutup itu, yang kita pakai itu mencorakkan, membentuk badan kita. Pakai baju ketat, seluar ketat, nampak belaka. Tak. Tu ketika itu sah, selagi mana cukup syarat yang atas. Dia perempuan sekalipun, pakai seluar ketat, baju ketat, sembahyang, tak, tapi menutup aurat. Bahagian-bahagian yang perlu ditutup, ditutup. Warna kulit tak nampak, tapi nampak bentuk tubuh badan. Hukumnya apa? Hukumnya kalau tak silap bagi perempuan makruh. Kita khilaful aula, wallahu alam. Yang pentingnya tidak membatalkan solat, sebab syaratnya cukup. Begitu juga orang perempuan yang duduk di luar rumah, pergi berjalan mana pakai ketat seksi. Tak. Tu dianggap sebagai menutup aurat. Cuma mereka berdosa pada sudut yang lain, iaitu sudut menimbulkan nafsu lelaki. Begitu. Ataupun kita sebut menutup aurat tidak sempurna, boleh juga. Kita nak sebut dah menutup aurat, boleh juga. Cuma berdosa pada sudut yang lain, bukan pada sudut tidak menutup aurat, tapi pada sudut menimbulkan nafsu lelaki. Dengan mana kalau waktu PKP ni tak, waktu orang tak keluar ni, dia seorang-seorang pakai sesi keluar. Tapi dia tutup molek lah, tapi ketat sungguh. Sebi-sebi ketat. Tapi hanya nampak muka, nampak tangan keluar, berdosa. Kawan tu tak berdosa. Siapa tengok dia? Siapa yang berasa nafsu tengok dia? Jadi tidak menimbulkan syahwat kepada orang lain, tak berdosa. Ada tu. Okey, lepas tu syarat seterusnya 3, syarat yang ketiga dah. Syarat yang ketiga, mestilah yang menutup tubuh badan seseorang itu jirim. Mana? Jirim mana? Tak boleh sekadar dengan inai. Kita inai badan, warna kulit saya sudah tidak kelihatan sebab ditutup oleh inai, warna inai, tak boleh. Sebab inai itu hanya kesan, mesti jirim, kita nak jirim.
Seperti baju, jubah. Tak. Ataupun warna pen dia conteng badan dia, tak nampak aurat lah. Nampak warna biru je, biru pen, biru marker. Tu juga tidak memadai. Mesti berjirim. Ataupun dia duduk dalam gelap. Dia telanjang bogel duduk dalam gelap, tak nampak aurat kawan tu. Tak. Tak boleh. Mesti berjirim pakaian dia tu. Okey, kalau dia tidak jumpa perkara yang boleh menutup bahagian depan, bahagian belakang, tak boleh menutup aurat, tak. Dia hanya jumpa sikit je pakaian. Tak. Semula. Kalau dia tidak ada pakaian, yang ada sikit, yang ada pakaian yang terlalu kecil, kain yang terlalu kecil, ketika itu wajib dia dahulukan menutup bahagian depan dengan bahagian belakang. Kalau kain yang dia ada tu tak cukup nak tutup depan dengan belakang, dahulukan yang depan saja, sebab yang depan ni dia terzahir. Tak, yang belakang dia dah tertutup dengan papan punggung tu. Dah cover lah sikit. Nampaklah papan punggung tapi lubang punggung tak nampak. Jadi kita dahulukan yang depan dulu. Tak, tapi kalau boleh tutup depan belakang, tutup depan belakang. Jangan dahulukan tutup bahagian lain lah. Fa'il lam yajid syai'an, kalau tak jumpa juga perkara yang boleh menutup tubuh badan di hutan. Daun pun tak ada, contohlah. Tak. Pakaian tak ada dah. Daun pun tak ada, apa semua tak ada. Sesat mana-mana lah di hutan ada pakaian. Ada daun boleh kita cover tak. Ni tak ada apa. Panjang bogel lagu tu. Contoh masuk penjara, orang ambil baju dia nak pakai, nak tutup dengan apa? Waktu tu dia sembahyang dalam keadaan berbogel dan tak perlu ulang. Tak perlu ulang sembahyang. Sebab apa tak perlu ulang? Sebab disyaratkan untuk menutup aurat kalau mampu. Dengan mana kalau tak mampu, tak wajib tutup aurat. Dan sah solatnya dan tak perlu ulang. Yang seterusnya menghadap kiblat. Syarat seterusnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat dalam mazhab Syafi'i mesti menghadap Ainul Kaabah. Ni Kaabah. Contohlah. Ni Kaabah. Kita sembahyang mesti menghadap Kaabah ni. Dada kita mesti menghadap Kaabah. Tak. Tu. Kalau duduk depan Kaabah mesti menghadap Kaabah sungguhlah secara yakin. Tapi kalau duduk jauh, Malaysia, Indonesia, Thailand, kita menghadap Ainul Kaabah tapi dengan zon, dengan sangkaan belah berat. Maknanya kalau kita sembahyang, kalau kita ambil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Tali kita tarik sampai ke Kaabah, memang kena Kaabah arah yang kita tuju itu. Tapi secara zon lah, tak sampai ke peringkat yakin. Okey, kalau kita sembahyang dalam Kaabah, ni masail bagi menghadap kiblat. Kalau kita sembahyang di dalam Kaabah, kita nak menghadap ke mana? Kita boleh menghadap ke mana-mana. Yang penting menghadap ke dinding Kaabah ataupun ke pintu Kaabah. Tu mesti menghadap ke satu perkara yang teguh berdiri. Tak boleh menghadap ke bahagian yang tidak ada satu benda yang terpacak. Jadi saya duduk dalam Kaabah, depan ni Kaabah, tepi semua dinding Kaabah keliling ni tak. Saya nak hadap sini boleh, hadap sana boleh, hadap sana boleh, hadap belakang pun boleh. Tak. Ataupun pintu terbuka, tapi terbuka tu tak terbuka penuh. Dia terbuka lepas tu dia lepaskan. Dia masih orang panggil babul mardud. Dia buka lepas tu dia lepaskan. Tidak ada kunci lah. Kalau kita nak keluar, kita tolak terus. Tak perlu kita buka dah. Kita tolak terus. Kita menghadap pintu tu boleh, tak ada masalah. Yang tidak boleh lagu mana? Pintu terbuka luas, pintu Kaabah. Lepas tu di Kaabah tu pula, di bawah dia tu tidak ada atabah. Atabah ni sebahagian rumah kan dia ada penghalang. Sebelum kita masuk tu kita kena langkah. Tu atabah. Jadi di pintu Kaabah tidak ada penghalang tu. Ketika itu kita menghadap dalam keadaan kita menghadap bahagian pintu Kaabah. Cuma pintu Kaabah dibuka. Lepas tu di bawah tu tidak ada atabah. Jadi kita menghadap satu tempat, satu arah yang tidak ada langsung bahagian Kaabah tu. Tidak ada terpacak langsung bahagian Kaabah. Ketika itu tidak sah. Tak. Ataupun ada bahagian Kaabah yang terpacak, cuma kadarnya kurang daripada 2/3 hasta. Ketika itu juga tidak sah. Mesti apa yang kita hadap itu, contohnya atabatul Kaabah 2/3 hasta dan ke atas tingginya. Tak. Dan di sana ada pengecualian. Tu. Ada beberapa masalah tidak disyaratkan seseorang itu menghadap kiblat. Antaranya ialah
نفل السفر المباح إلى محل لا يسمع منه نداء الجمعة إن اجتمعت فيه شروط القصر الآتية غير الطول. Okey, antaranya ialah solat sunat dalam permusafiran. Solat sunat yang dalam permusafiran. Solat sunat tu pula dia harus kena ada syarat. Mana nak pergi ziarah, nak pergi jumpa kawan, nak pergi membeli barang, bukan yang diharamkan lah. Okey. Kita musafir ke tempat yang tidak didengari Jumaat daripada tempat kita. Tak. Dengan makna kalau tempat kita azan tanpa mikrofon, tempat satu lagi tu tidak dengar azan tempat kita. Kita nak pergi tempat sana tu, tempat yang tak didengari Jumaat tu. Boleh lah. Itu pun dengan syarat lain. Syarat apa syarat? Syarat yang disyaratkan dalam bab qasar. Selain daripada tul, panjang tidak disyaratkan. Sebab sini kita sebut memadai kalau kita pergi satu tempat yang kita nak pergi tu, kalau di sana azan, di sini tak dengar. Kalau di sini azan, di sana tak dengar. Azan tanpa mikrofon. Kita pergi, kita semayang dalam kereta, dalam atas motor boleh, tidak ada masalah. Walaupun tidak menghadap kiblat. Okay. Seterusnya salat syiddatul khauf, salat bersangatan takut. Ni perang tengah berlaku ni. Kita duduk main senapang, kita tembak musuh. Kita main pedang, tengah pancung musuh. Ketika itu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjemaah pun boleh. Walaupun tidak menghadap kiblat. Yang seterusnya adik-beradik kepada salat syiddatul khauf. Seperti orang sakit, duduk kat rumah, tak ada orang yang boleh menghadapkan dia kepada kiblat. Jadi dia menghadap saja ke mana-mana arah yang dia mampu. Tak, sebab nak pergi ke kiblat tak larat. Orang nak tolong dia pun tak ada. Ataupun orang tu sedang tenggelam. Tengah-tengah tenggelam tu pun wajib sembahyang, hadaplah mana-mana pun. Ataupun diikat dengan tali dan sebagainya. Jadi diikat menghadap membelakangi kiblat, sembahyang tidak ada masalah. Ataupun diikat dalam bentuk salib. Dia salib lagu tu, sembahyanglah menghadap ke mana-mana, tidak ada masalah. Dan perlu ulang sembahyang tu bila dah sihat, bila dah tidak lemas lagi, tidak diikat lagi. Kecuali pada salat syiddatul khauf, tak perlu ulang. Begitu juga salat sunat dalam permusafiran juga tidak perlu ulang. Seterusnya, syarat seterusnya dukhulul waqti, maksudnya waktu. Tu maksudnya waktu. Jadi nak salat mesti selepas masuk waktu. Sama ada salat fardu ataupun salat yang ada waktu. Salat zuhur, salat duha, salat witir, salat tarawih, semua tu ada waktu. Jadi mesti masuk waktu dulu. Masuk waktu dengan dua syarat. Pertama, dengan yakin masuk waktu, kita tengok sendiri matahari terbenam, tergelincir. Ataupun dengan zan, dengan sangkaan kuat, dah masuk waktu. Sangkaan kuat itu pula berpunca daripada ijtihad. Ijtihad ni usaha kita untuk dapatkan maklumat tentang maksudnya waktu. Ada ilmu dia lah. Seterusnya al-ilmu bi fardiyatiha. Syarat untuk sah salat, kita kena tahu salat yang kita nak kerjakan itu fardu. Kita kena tahu zuhur itu fardu, asar itu fardu, maghrib itu fardu. Kalau kita tidak tahu maghrib itu fardu, kita salat 3 rakaat cukup semua benda tak? Sembahyang kita tidak sah. Sebab apa? Kita tidak tahu akan kefarduan salat itu ke atas kita. Ataupun kita syak, zuhur ni fardu ke tak pun tak tahu. Pening aku. Tapi asar tahulah, asar nak syak. Tapi zuhur tak tahu. Pening. Terkeliru, tak boleh. Mesti tahu dulu dengan yakin itu fardu baru sembahyang. Yang seterusnya wa alla ya'taqida fardan min furudiya sunnah. Hendaklah seseorang itu tidak i'tiqad salah satu fardu daripada fardu salat itu sebagai sunat. Sebagai sunat. Itu. Itu yang ke berapa ni? 1 2 3 4 5 6 7, yang ke-7. Kita tidak i'tiqad satu fardu yang khusus, satu fardu yang muayyan daripada fardu salat itu sunat. Itu. Contoh, saya sembahyang zuhur dan saya i'tiqad al-Fatihah pada rakaat pertama itu sunat, tak wajib. Ketika itu sembahyang zuhur saya tidak sah sekalipun saya baca Fatihah pada rakaat pertama. Saya sembahyang asar,
saya i'tiqad dalam hati rukuk pada rakaat terakhir tidak wajib. Ketika itu solat asar saya tidak sah sekalipun saya buat rukuk pada rakaat keempat rakaat keempat solat asar itu. Walaupun rukuk tu saya buat paling sempurna, paling syamil, dengan sunatnya, dengan bacaannya, tidak sah. Sebab saya i'tiqad satu rukun yang khusus, iaitu rukuk dalam rakaat keempat, sebagai bukan rukun. Ketika itu sebenarnya tidak sah. Adapun kalau ibu mubaham, tidak ada masalah. Apa saya sembahyang zuhur, tak, dan saya i'tiqad rukuk dalam zuhur ni ada yang sunat. Tapi saya tidak tentukan rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, rakaat keempat. Saya tak tentukan. Saya i'tiqad salah satu daripada empatnya ada yang sunat. Waktu itu sah. Saya sembahyang asar, saya i'tiqad dalam hati salah satu sujud daripada 4 rakaat ni ada yang sunat. Tapi saya tidak sebut sujud pada rakaat pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Saya tidak tentukan. Saya sebut i'tiqad dalam hati saya ada satu sujud dalam sembahyang ini, sembahyang asar ini ada yang sunat. Tu sembahyang ketika itu sah. Sembahyang ketika itu sah. Yang tidak sah, kita tentukan sujud yang keempat, sujud yang ketiga, rukuk yang kedua. Tak, sekali pun kita buat, sembahyang kita tidak sah. Okey. Jadi kalau mubaham sah, tidak ada masalah. Begitu juga sah kan kalau kita i'tiqad semua sekali sunat. Allahu Akbar. Sebab Allahu Akbar tu wajib, tapi angkatnya sunat, letak sini sunat. Saya i'tiqad semua sekali benda yang duduk dalam sembahyang ni sunat belaka. Waktu tu sah, tidak ada masalah. Ataupun saya i'tiqad sebahagian sunat, sebahagian fardu. Hak mana sesunat, hak mana sefardu, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya tak tahu. Sah juga sembahyang saya. Sah juga sembahyang saya. Tu. Sama ada saya ni orang alim ataupun orang ami, orang biasa. Orang alim kat sini maksud dia, saya ni ada waktu untuk mengaji agama yang boleh membezakan hak mana sesunat, hak mana wajib, hak mana sefardu. Sama ada saya alim ataupun saya ni ami, orang biasalah. Imam Ibnu Hajar sebut sah bila mana kamu mengatakan dalam solat itu ada fardu, ada sunat. Tak, cuma kamu tak boleh nak bezakan mana fardu, mana sunat. Tak. Adapun di sisi Imam Ramli sebut kalau orang tu orang ami, orang biasa, orang biasa tu mana orang yang tidak ada waktu, tidak sempat untuk mengaji, dan mungkin syarat seterusnya, dia tu bukan taksir lah. Tak. Mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan memang tak nak mengaji agama, jadi dia tidak tahu. Contohnya orang-orang kafir lah, baru beli Islam. Waktu tu kita panggil orang ami, sebab memang dia tidak pernah ada waktu dalam hidup dia. Tak. Sebab dia bukan Islam, jadi tidak ada tuntutan untuk dia mengaji tu. Jadi tidak ada waktu dalam kehidupan dia untuk belajar dan bezakan hak mana sewajib, hak mana sesunat. Jadi itu sah solat dia di sisi Imam Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar. Ada pun orang alim di sisi Imam Ibnu Hajar sah. Imam Ramli sebut orang alim, orang seperti kita ni lah. Tak, waktu untuk mengaji tu sempat sangat lah setakat nak tahu benda ni. Tak, tapi tak belajar. Ketika itu Imam Ramli sebut kalau orang tu sembahyang, dia buat semua sekali. Rukun-rukun dia buat. Cuma dia tak boleh beza hak mana sewajib, hak mana fardu. Ketika itu tidak sah salatnya. Nak sah mesti dia bezakan hak mana fardu, hak mana wajib. Ataupun dia i'tiqad semua sekali perbuatan salat itu fardu. Semua sekali perbuatan salat itu fardu. Seterusnya yang terakhir, wajtinabu al-mubtilat. Kita jauhkan diri kita daripada buat perkara-perkara yang membatalkan salat. Perkara yang membatalkan salat banyak, itu kita akan bincang. Jadi semua perkara yang membatalkan salat yang kita akan bincang nanti, kita kena jauh, kita kena tinggalkan untuk sahnya salat kita. Berbaki sikit lagi daripada syarat sah salat yang tidak disebut dalam matan, ialah al-Islam. Syarat wajib salat Islam, syarat sah salat juga Islam. Kalau kafir, salat tidak sah. Tamyiz, syarat wajib baligh. Mana kalau dah mumayyiz tak wajib juga solat. Tapi kalau dah mumayyiz, sembahyang juga walaupun tak wajib, sah tak? Sah. Mesti mumayyiz. Mumayyiz kita dah bincang dah. Apa maknanya? Jadinya kalau seseorang tu tidak mumayyiz, anak saya umur 2 tahun, 3 tahun tak mumayyiz lagi. Tapi kalau macam Fatimah dah mumayyiz, dah boleh makan sendiri, basuh berok sendiri, kencing sendiri, basuh kencing sendiri. Tak.
Kalau dia sembahyang sah. Wal ilmu bi kaifiyatiha, kita kena tahu kaifiat salat. Kalau tak tahu tidak sah. Sekira-kira yang anggap sebagai tahu kalau kita tahu apa yang nak baca, perbuatan apa yang nak buat, tertibnya lagu mana, itu maksud tahu tentang kaifiat solat. Kalau tak tahu nak sembahyang lagu mana, jadi tidak sah sembahyangnya. Nanti kita akan masuk mengenai hadas. Ada hadas kecil, hadas besar. Sebahagian sebut ada hadas pertengahan. Dan mengenai aurat. Jadi kita berkis sekadar itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.